Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. InsyaAllah pada pagi ini saya akan berkongsi dengan tuan-puan tentang mengenai pendidikan kewangan. Modul dinamakan sebagai masih ada sinar, ungkapan ataupun harapan. Seminar ini adalah berkaitan dengan untuk kewangan yang mana modul ini diambil daripada AKPK, yang mana tahun 2017 saya sendiri pernah diakreditasikan, diberikan lesen untuk menjadi fasilitator ataupun kaunselor yang bertauliah untuk menguruskan isu kewangan yang dianjurkan oleh AKPK. Baik tuan-puan, hari ini kalau kita bercakap tentang soal kewangan, ramai di luar sana yang ada masalah kewangan, yang ada konflik kewangan, khususnya lagi-lagi pula sekarang ni isu pandemik COVID-19 yang mana ramai ada dalam kalangan kita yang terpaksa berhenti kerja, ada yang berikan USS, ada juga dalam kalangan kita yang diberi gaji mengikut hari dan sebagainya, dan akhirnya menyebabkan kita berlakunya konflik kewangan. Baik, tapi saya tak nak bercerita sangat tentang yang itu dulu. Yang tu insyaAllah slot yang kemudian kita akan bincangkan. Cuma hari ini insyaAllah saya akan bincangkan dengan tuan-puan adalah berkaitan dengan terutamanya guru-guru baru ataupun pegawai-pegawai baru ataupun pekerja-pekerja swasta yang baru masuk kerja. Mungkin perkongsian pada hari ini boleh membantu tuan-puan untuk supaya memastikan bahawa kewangan kita berada dalam keadaan yang sejahtera, yang sihat, insyaAllah. Baik, ini program ini menyediakan peluang pembelajaran dalam kewangan isi rumah khusus kepada kaunselor dan tenaga pengajar Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay, ini kita skip saja. InsyaAllah segmen-segmen yang saya akan sentuh adalah ini dia. Segmen yang pertama adalah berkaitan dengan pengurusan aliran tunai. Segmen kedua pengurusan hutang dan segmen ketiga adalah program pengurusan kredit. Okey, apa yang dikatakan sebagai pengurusan aliran tunai? Okey, untuk yang pertama sekali sudah tentulah kita kena kenal pasti apakah yang dinamakan sebagai pendapatan aktif, dan kedua apa yang dikatakan sebagai pendapatan pasif, dan apa yang dikatakan sebagai perbelanjaan budi bisyara, perbelanjaan tetap dan juga perbelanjaan berubah. Okey, ini adalah contoh penyata aliran tunai. Kalau kita seorang pekerja yang mempunyai majikan, maka setiap orang akan mempunyai apa yang kita namakan sebagai slip gaji. Ini slip gaji. Tapi kalau yang mereka tidak ada pendapatan, yang tidak ada majikan, maka yang bekerja sendiri, misalnya seorang businessman, seorang peniaga, maka anda boleh buat penyertaan aliran tunai sendirilah. Ini adalah contoh penyertaan aliran tunai. Kalau dekat sini individu ini kita tengok pendapatannya berjumlah RM2,885. Okay, dan apa nama tu, selepas ditolak KWSP, tolak perkeso, tolak cukai dan tolak zakat yang dibayar secara bulanan. Pendapatan lain kita dengan andaian mungkin individu ini ada masuk MLM ke kan, jual barang-barang marketing yang lain, jual Tupperware ke, dia jual makanan ke, dia jual bantal ke, macam-macam kat luar sana. Dengan andaian pendapatan lain yang yang diperoleh adalah RM1,250. Okey, mungkin allowance dan sebagainya, dan akhirnya jumlah pendapatannya adalah RM4,135. So kalau ikut aliran tunai ini, selepas dia dapat RM4,135, maka disyorkan adalah individu ini menyimpan 10%. Dia menyimpan 10% daripada RM4,135, maka RM450 adalah duit simpanannya, maka tinggallah jumlah sebanyak RM3,685. Kemudian
dengan andaian pembiayaan tetap dia buat sewaan rumah, ansuran rumah, ataupun sama ada dia ansuran rumah sewa ataupun dia ansuran rumah beli dengan mengikut kemampuan yang dia ada. Ansuran rumah dia RM845. Kereta dengan andaian mungkin kereta RM620 ni kereta Honda City kot kan, ataupun mungkin Beza, mungkin Persona, yang komitmen adalah RM620. Pembiayaan peribadi mungkin beliau meminjam ni untuk sambung belajar, buat masters ataupun buat diploma ke, buat ijazah, ataupun beliau ni nak guna belanjaan untuk kahwin dan sebagainya lah. So pembiayaan peribadi adalah RM350. Dan kemudian individu ini juga mempunyai kad kredit yang mana setiap bulan penggunaan dia adalah sebanyak RM120. So menyebabkan jumlah pembiayaan tetap adalah RM1,935. Okey, kemudian selepas dapat baki so bila bertolak tadi pendapatan bersih selepas simpanan dan kemudian tolak dengan jumlah pembiayaan tetap, maka baki pendapatan bersih selepas tolak jumlah pembiayaan tetap adalah RM1,750. Kemudian individu ni ada pembelanjaan berubah yang mana isi rumah dia untuk beli barang dapur dan sebagainya, maka individu ini telah menyediakan sebanyak RM650 untuk kos-kos beli barang tu lah, tepung, gula untuk makan minum keluarga lah ataupun makan minum diri sendiri. Kemudian utility ni berkaitan dengan bil air, bil elektrik dengan andaian RM400 lah, dengan internet, top up ke, bayar online apa. Yang tu adalah sebanyak RM400. Kemudian duit petrol, bayar duit tol ataupun duit minyak motor ataupun minyak kereta ada sebulan sebanyak RM300. Dan kemudian lain-lain pembelanjaan ialah mungkin nak beli air kotak ke, mungkin cikdi, beli jajan dan sebagainya sebanyak RM100. Tak ada masuk pula sedekah kat sini sepatutnya kena ada sedekah. Tapi mungkin orang yang zuhud je tak tunjukkan sedekah kan. Tapi kalau nak letak sedekah pun boleh sebenarnya. Ataupun dah tolak dengan zakat, cukai itu pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi zakat wajib, sedekah ni sunat kan, jadi sunat pun elok juga kalau ada kat sini. Jadi jumlah baki sebenarnya individu ini adalah sebanyak RM300. Ini contoh aliran tunai yang kita boleh ambil contoh lah untuk supaya kita dalam track yang baik lah dalam memastikan kita punya pendapatan adalah sihat, insyaAllah. Baik, seterusnya adalah ini kita bercerita tentang soal aliran tunai. Contoh aliran tunai yang tidak sihat. Kalau kita tengok tuan-puan ya, pendapatan aktif ya, sebelah kiri tu ada gambar duit tu. Ini gaji dia lah, gaji bulanan. Kemudian ada anak panah tu, perbelanjaan tu, bayar duit api, duit air, petrol, ada buah-buahan, makanan tu lah, duit tol dan sebagainya. Dan kemudian dia ada kereta kan, kalau ada gambar kereta tu, kereta ni sebenarnya adalah liability. Sebab apa liability? Sebab harga kereta ni sentiasa akan menurun sebenarnya, tapi cost maintenance kita akan bayar semakin mahal lah. Tukar minyak hitamnya, kalau ada timing belt kena tukar timing belt, dia ada waktu-waktu servis lah, 1,000 km, 10,000 km dan sebagainya, tayar dan sebagainya. Tahunan tu mesti ada menjadikan liability sebenarnya. Berbeza dengan rumah. Tapi kalau kita tengok dekat sini, pendapatannya hanya dah ada satu saja dan dia nak bayar semua, sudah tentulah dia agak sukar untuk mempunyai aset yang bagus lah. So nilai harta bersih dia akan kelemasan lah, orang kata cukup-cukup makan. Ini contoh aliran tunai yang tidak sihat, hanya ada satu pendapatan tetapi pembelanjaannya agak banyak keperluan dan sebagainya. Jadi untuk pastikan untuk kita jadi sihat, kita kena kreatif, kita kena ada satu lagi kerja sebenarnya ya. Kerja yang tidak mengganggu kerja hakiki kita sebagai seorang pekerja lah. Kalau kita ni seorang penjawat awam, pastikan kerja tu kerja yang halal, buat tugas laksana dengan baik. Kalau nak buat kerja jual burger ke, nak jual air soya ke, mestilah laksanakan selepas waktu pejabat dan sebaiknya adalah memohon kebenaran daripada pihak ketua
ketua jabatan. Begitu juga dengan kerja swasta, jangan waktu bekerja antara pukul 9 pagi, 8.30 pagi hingga 4.30 petang ataupun 9 pagi 5 petang itu kita keluar waktu bekerja tu. Jadi akan jadi syubhah ataupun boleh jatuh yang haram dan melanggar etika lah sebagai seorang pekerja, sebab kita melanggar peraturan-peraturan yang sepatutnya kita laksanakan. Jadi kalau kita nak laksana dengan baik, memang kita perlu kreatif, cari kerja lain tapi jaga kerja hakiki tersebut. Dan kemudian ini adalah contoh aliran tunai sihat. Ni kalau kita tengok ni, dia ada pendapatan aktif, pendapatan bulanan, perbelanjaan, dan kemudian dia ada pendapatan pasif sebenarnya dengan rumah ni, katakan dia buat sewa dan sebagainya. Walaupun begitu, tapi ini adalah contoh ajaran tunai yang sihat. Maksudnya dia pandai gunakan aset yang dia beli itu asalnya sebenarnya liability macam kereta, tapi dia boleh jadi aset. Misalnya kalau dia buat mungkin dia buat sewaan, dia buat grab car dan sebagainya, mungkin dia akan jadi aliran tunai yang sihat. Ini contoh sajalah dari segi gambaran untuk dan akhirnya yang sihat adalah kita memiliki duit saving ataupun investment yang bagus, dan kemudian kita mempunyai aset yang cergas. So nilai harta bersih ni so terang sikit kan, tengok tu matahari pun cerah masa depan insyaAllah. Baik, seterusnya kita akan bincangkan tentang apa itu bajet. Bajet sebenarnya adalah alat berguna untuk menguruskan semua perbelanjaan atau komitmen hidup dengan pendapatan yang terhad. Okey. Kelebihan membuat bajet ni, yang pertama kita dapat menambah nilai harta bersih. Yang kedua kita dapat mana tadi? Hilang pula dah. Okay, ini ada kelebihan membuat bajet. Pertama, menambah nilai harta bersih, hidup ikut kemampuan. Kita boleh guna untuk memupuk tabiat menabung dan menabung untuk kecemasan. Inilah yang penting dalam kelebihan-kelebihan dalam membuat bajet. Okey, ini contoh aliran tunai yang seterusnya. Dengan kita buat bajet, jadi ini contohnya lah aset tunai, katakan kita ada RM1,250, akaun simpanan RM750. Jadi jumlah ada RM2,000. Harta sendiri rumah, katakan nilai rumah tu RM125,000, kereta RM56,000, tanah RM25,000, lain-lain RM5,000 dan akhir menjadi jumlah RM211,000. Kemudian kita tengok harta pelaburan, kita melabur rumah, mungkin yelah kita duduk rumah tak ada lah, kereta tak ada, tanah kosong, saham kita tak ada main, dana amanah, mungkin kita ada beli unit amanah, so bernilai RM12,000, tabung haji kita buat simpanan setiap bulan RM3,000 dan lain-lain RM2,800, so akhir menjadi RM13,800. Jumlah keseluruhan dia menjadi RM230,800. Kemudian liability ni jangka pendek, kita ada hutang kredit kad dan sebagainya, mungkin RM3,850, lain-lain RM1,100 dan jumlah adalah RM4,950. Ini hutang-hutang komitmen setiap bulan lah, jangka pendek. Dan jangka panjang adalah rumah bernilai RM115,000, kenderaan RM72,000 kan, beli kereta RM66,000 tapi kita bayar RM72,000 misalnya. PTPTN, kita ada buat belajar hutang PTPTN RM35,000 dan pinjaman peribadi RM41,500, so menjadi jumlah RM263,500 dan jumlah liability adalah sebanyak RM268,450. Jadi kalau kita tengok kat sini, jumlah aset A tolak dengan jumlah liability B, sebenarnya kita defisit sebanyak RM32,650. Okey, so ini contoh sebenarnya. Okey, kemudian bagaimana untuk meningkatkan nilai harta bersih? Pertama sekali adalah kita menambahkan simpanan kita. So memang dalam nasihat ahli-ahli kewangan, pakar-pakar kewangan, kalau kita nak pastikan bahawa kita sentiasa sihat dalam kewangan, sekurang-kurangnya 10% daripada duit simpanan tu plus kita simpan daripada gaji tu ya. Ramai orang yang bagi pendidikan yang tidak tepat kepada anak-anak, kepada orang awam, maksudnya ada lebih baru simpan. So sebenarnya itu kurang
kurang berkesan sebenarnya, tidak bijaksana. Sebenarnya sepatutnya adalah simpan dulu, baru yang lebih tu baru kita belanja, iaitu sebanyak 10% sekurang-kurangnya. Kemudian cara kita nak meningkatkan nilai harta bersih yang kedua adalah mengurangkan perbelanjaan. Kurangkan perbelanjaan. Memang kena paksa kurangkan perbelanjaan. Kalau biasa sebelum ini makan mungkin satu pinggan tu sampai 3 ekor ikan, mungkin mulai hari ini kurang menjadi 2 ekor ikan. Maksudnya siang 1 ekor ikan, malam 1 ekor ikan. Dan kalau begitulah sekurang-kurangnya kan, kalau kecuali kalau keluarga yang miskin, kalau yang dah terbiasa dulu, kalau zaman kanak-kanak yang kecil, dulu mungkin ada keluarga yang 1 ekor ikan tu kongsi 4-5 orang. Tak apa, dia bergantung kepada setiap keluarga, nilai budaya yang berbeza-beza ikut pendapatan. Kalau mampu boleh seorang seekor ikan, silakan. Tapi kalau anak-anak kecil mungkin seekor ikan tu berkongsi 3-4 beradik. Kalau orang dewasa tu mungkin seekor ikan lah, kita perlukan tenaga, protein dan sebagainya. Kemudian mengurangkan hutang, cuba untuk elak daripada beli barang-barang yang kita berhutang lah. Nak beli perabot ke, nak beli basikal cara hutang, motosikal ke. Kalau ada satu cukup, satu kurangkan hutang yang lain. Kemudian melepaskan aset yang tidak menjana pendapatan. Contohnya kalau kita ada rumah yang terlalu 2-3 biji rumah dan menyebabkan kita menanggung hutang yang terlalu banyak, maka disarankan adalah tuan-puan untuk melepaskan aset yang tidak menjana pendapatan tersebut supaya boleh meningkatkan nilai harta bersih kita. Ini kita bayar komitmen, bayar interest dan akhirnya kita jadi defisit. Nilai harta bersih kita menurun. Tak bagus sebenarnya, jadi kita kena jual. Negara pun buat macam tu juga. Mana-mana company GSC kerajaan yang rasanya macam tak mampu untuk nak bantu negara, maka kerajaan akan jual saham tersebut. Okey, so konsepnya dalam isu ni adalah memupuk tabiat menabung. Sebenarnya kita nak memupuk tabiat menabung, yang mana kita hendaklah menabung sebelum berbelanja, ya, bukan belanja dulu yang lebih masuk tabung. Kedua adalah dorong diri anda dengan menetapkan matlamat kewangan. Yang ketiga, jadikan tabiat menabung satu cabaran. Keempat, seterusnya simpan sebahagian daripada duit runtuh. So kalau you masuk saham apa semua, dia dapat keuntungan, tabung haji dan sebagainya, simpan. Janganlah gunakan dengan sewenang-wenangnya. InsyaAllah sikit-sikit lama-lama menjadi bukit. Baik tuan-puan, kenapa kita perlu menabung, ya? Bila kita perlu menabung, sebenarnya antara inilah perkara-perkara yang perlu kita ingat. Kadang-kadang dia adalah untuk emergency, ya. Kita kena hidup. Hidup ni kita sangkakan hujan di waktu petang, tapi rupanya hujan di tengah hari. Jadi untuk kes-kes emergency, kita ingat kita sihat sentiasa. Tak tahu mungkin cara hidup kita yang kurang sihat, suka makan yang kolesterol tinggi, gula tinggi dan akhirnya menyebabkan kita jatuh sakit. Dan kita pun tak tahu dengan isu COVID kan, kita tak sangka selama ni kita seronok menjadi pegawai yang boleh travel, orang kata freedom money, freedom dari segi masa kan, jadi ejen itu, jadi ejen ini. Rupanya dengan COVID pandemik Allah uji, kita hilang pekerjaan. Kemudian perubatan tadi dah sentuh, dan kemudian kita pun tak tahu, kita ingat beli kereta baru ni semuanya alhamdulillah okey. Kereta pula daripada jenama yang terkenal, yang bagus, syarikat Jepun ke syarikat Eropah dan sebagainya. Tapi kita tak sangka mungkin berlakunya kerosakan, mungkin disebabkan banjir, mungkin disebabkan oleh barang spare part yang kurang berkualiti, kita tak tahu. Dan akhirnya kita terpaksa membaki kerosakan tersebut. Kalau itu kereta lah, kalau rumah lah, kalau handphone lah, kalau ada laptop dia tak rosak, laptop lah. Kemudian bencana alam, banjir, ya, ditimpa pokok, apa semua rosak kita punya barang-barang. Dan akhirnya adalah kematian. Hari ni pun kalau nak menguruskan jenazah tak kurang 4,000 untuk kos mandi jenazah, untuk kos tanam kubur kan, adalah bayaran-bayaran yang tertentu berkaitan dengan pengurusan jenazah ni. Okey, jadi kalau pendapat ahli-ahli kewangan, pakar-pakar kewangan kata untuk kita rasa stable, pendapat yang bagusnya adalah kita sekurang-kurangnya ada 3 hingga 6 bulan kos sara hidup dengan gaji kita. Katakan gaji kita tu 2,000, maka 2 kali 6 sekurang-kurangnya kita ada 12,000 dalam simpanan ni.
supaya kita boleh bersedia dengan apa-apa kemungkinan. Sebab itulah bank negara hari ini contohnya moratorium bank negara bagi 6 month supaya kita bersedia dengan apa berlaku dengan ekonomi negara ni. Baik, kemudiannya bila ini kita sentuh tentang soal pengurusan hutang, bagaimana kita menguruskan hutang dan pentingnya mengurus hutang secara efektif. InsyaAllah yang ini kita akan sentuh pada video yang akan datang, slot yang akan datang lah insyaAllah. Setakat ini saja daripada saya. Semoga video ini memberikan manfaat kepada tuan-puan untuk mendapatkan pendidikan kewangan secara asasnya. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.